A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, yang banyak melimpahkan rezekinya ya kepada kita dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan jangan lupa setiap hari selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para isteri baginda, para ahli keluarga baginda, para sahabat baginda serta golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sampai hari kiamat insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, uh, salam sejahtera. Apa khabar? Kami di Atamar mendoakan ya agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan. Kebaikan di dunia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api nerakanya insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya meneruskan video saya ini, saya ingin mohon bantuan tuan-tuan puan-puan di luar sana. Jangan lupa tagkan, sharekan apa ini FB Live ni kepada kawan-kawan ni, ajak mereka join FB group ataupun group private kami, group nasihat, yang mana dalam tu banyak perkongsian tentang hasiat kurma itu sendiri, yang mana yang tak tahu ini dia sama ada kajian di luar negara ataupun dalam negara benda kurma ni. Dan juga jangan lupa kalau jangan lupa sharekan juga kepada orang lain di luar sana FB Live ni, agar kita dapat membantu dalam kita melakukan perkara kebajikan ni. Moga-moga kita dapat pahala di sisi Allah SWT. Moga-moga pahala tu berpanjangan sampai hari kiamat insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan puan-puan sekalian, sebelum saya meneruskan MB Live saya nak kongsikan dulu apa perkongsian saya, apa struktur FB Live saya hari ni lah, apa tajuk-tajuk FB Live yang saya nak kongsikan hari ni. Okey, baik. Yang pertama merupakan tajuk, kita panggil tajuk tetap kita lah berkisah bisnes, pengetahuan tentang bisnes, marketing, sikit sebanyak about account dan semuanya ni. Saya kongsikan dalam satu tajuk, iaitu hari ini tajuk ni ialah empat
tajuk perkongsian saya untuk hari ini. Dan insyaAllah moga-moga nanti di akhir perkongsian saya kita sama-sama dapat ilmu. Dan juga andai kata ya tuan-tuan nak kongsikan pengalaman ataupun idea, pandangan ataupun perkongsian ilmu dalam tajuk yang untuk hari ini, jangan lupa komen di bawah, kita akan baca sama-sama insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan pemohon sekalian, sebelum saya nak meneruskan diri saya, sebelum saya nak meneruskan program tajuk utama saya, iaitu tips nak tingkatkan bisnes online ni, saya nak ingin perkenalkan diri saya kepada tuan-tuan perempuan di luar sana yang belum mengenali kami, iaitu saya Abdul Rahman bin Muhammad Noor. Kami daripada perniagaan AR Tamar, yang mana kami ni merupakan wakil pemasaran untuk produk-produk dari Al-Hijaz Mart International Sdn Bhd. Dan salah satulah produk yang kita akan pasarkan, yang kita akan kempenkan, ini produknya, produk kesihatan Pati Ajwa. Produk kesihatan Pati Ajwa, produk kurma Ajwa. Dan untuk makluman tuan-tuan puan, apa itu Pati Kurma Ajwa ni? Dia merupakan jus kurma yang dihasilkan daripada kurma Ajwa Alia dari Madinah. Ada hadis yang berkenaan dengan kurma Ajwa Alia ni, yang datangnya daripada Madinah, sebuah tempat daerah Alia di sana di Madinah. Dan juga produk ni dia tidak ada gula, tak ada gula tambahan, yang mana kita tahu gula tu kalau ada dalam makanan yang diproses ni, dia nak mengekalkan jangka hayat produk itulah bila berada di luar. Dan juga tapi produk ni memang dah ada gula asli dia, yang mana tak memerlukan gula tambahan untuk mengekalkan khasiat di dalam kurma ni. Dan juga rasanya memang original lah, rasa kurma Ajwa ataupun kurma Ajwa Alia, dan tidak ada penambahan rasa, dan juga ini elok diminum setiap hari. Tuan-tuan tanya saya, saya sendiri mengamalkan, dan alhamdulillah untuk saya kongsikan dalam episode saya sebelum ni, bila kita makan itu alhamdulillah kita sehat, bertenaga, kita rasa berenergi, bersemangat untuk kita buat aktiviti lah seperti biasa. Jadi inilah produknya. Dan juga untuk perempuan, inilah packaging botolnya, dan inilah pati dia. Tak ada bahan-bahan campuran, hanya semata-mata Pati Ajwa. Okey, baik, ini belakang dia lah, kandungan dia semua, cara penyimpanan, cara guna, dan juga khasiat yang ada. Okey, baik tuan-tuan puan sekalian, apakah kepakaran kami? Kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan di luar sana, tak kira peringkat umur, daripada bayi sampai kepada warga emas yang ingin dibantu dalam, ataupun yang ingin berimpian untuk kekal sihat, yang berimpian untuk sentiasa sihat, ataupun ingin membaiki lagi kesihatan diri, agar dapat lagi kita tambah amal ibadah kita, agar kita dapat beraktiviti bersama keluarga yang tercinta, tersayang, ataupun agar kita dapat membantu orang lain di luar sana, insyaAllah. Okey, baik, dan secara tak langsung nanti kita akan rasa cinta kita, akan timbul rasa kecintaan kita dalam jiwa kita, dalam hati kita kepada Rasulullah SAW, sebab Allah kurniakan kurma Ajwa ni kepada beliau dan umat kita lah, umat Islam. Dan juga kita akan rasa cinta, rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan, bagaimana kami dapat bantu tuan-tuan dan puan di luar sana, ialah melalui produk ni tadi, produk kesihatan Pati Ajwa atau produk kesihatan kurma Ajwa. Dan apa tindakan yang tuan-tuan perlu lakukan? Mudah saja. Kalau nak tahu lebih lanjut infonya, DM kami, DM kami akan kongsikan. Kami akan kongsikan maklumatnya secara percuma. Dan juga andai katalah tuan-tuan perempuan kenal sesiapa yang nak dibantu, boleh sharekan link di bawah. Kita akan kongsikan juga infonya secara percuma, insyaAllah. Dan andai kata tuan-tuan nak cuba produk ni, kita ada buat promosi, tawaran istimewa, iaitu kita bagi diskaun harga, dan juga kita akan bagi free postage ataupun percuma kos penghantaran, tapi buat masa ni di Semenanjung Malaysia dahulu. Dan juga kita akan bagi percuma lagi, iaitu e-book
iaitu e-book, tajuk dia doa-doa ringkas daripada Al-Quran dan hadis, iaitu doa-doa yang mustajab yang ada dalam Al-Quran dan hadis lah, yang mana kita boleh, yang patut sebenarnya kita amalkan doa-doa mustajab. Dan juga kami merancang sebenarnya nak bagi e-book lain, iaitu e-book berkenaan dengan apa ni, apa kehebatan kurma ni, yang banyak orang tanya lah, soalan-soalan survey tu daripada seluruh dunia kita kumpulkan ni, kita sharekan apa, bila orang tanya kurma ni, apa yang orang nak tahu tentang kurma ni. Lepas tu saya nak jadikan e-book, tapi dalam proses InsyaAllah kalau keluar nanti saya akan buat announcement, saya akan kongsikan kat sini link ni ke apa ke, InsyaAllah. Kita doakan agar e-book yang ini, yang saya ceritakan tadi pasal kurma ni, Q&A pasal kurma ni, apa, kita dapat siapkan lah dalam tempoh masa yang kita letakkan, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian. Itu saja tadi berkenaan sikit perkongsian saya untuk tuan-tuan puan. Tanpa melengahkan masa, saya teruskan kepada perkongsian saya yang pertama. Kita mungkin dah ada berbisnes, ataupun yang mana yang dah berbisnes tu mungkin tahu apa itu bisnes online. Dan juga kepada mereka yang baru saja nak berbisnes ni, mungkin saya pun tahu juga bisnes online pasal apa, benda ni dah bukan benda baru sebenarnya Dan juga bila bercakap bisnes online ni, dia bisnes yang macam contoh, dia melibatkan platform-platform online macam Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, TikTok, dan juga macam-macam lagi kat luar sana, Line, apa ni, Snapchat, semua tu lah. Itu boleh kita boleh kita menjadikan sebagai bisnes online kita lah, nak tarik spesifik target ataupun spesifik klien kita di sana. Dan juga kita, kalau kita perasan kita perasan daripada kita orang sejak kata orang COVID, daripada tahun lepas lagi, kita perhatikan banyak founder-founder bisnes baru ataupun usahawan-usahawan macam dropship daripada bisnes-bisnes lain ni, yang banyak dah kita orang ni dah start memasarkan, buat kempen promosi, tawaran istimewa di dalam platform-platform social media yang saya cakap tadi lah. Sama ada dia memasarkan jadi perniagaan ataupun dia menawarkan perkhidmatan, itulah yang apa, perkhidmatan mereka. Dan juga bukan satu sektor, maknanya banyak sektor, dan juga banyak orang yang sektor yang sama yang kempen. Jadi kita boleh katakan pasar, kita boleh imagine satu pasar secara fizikal, dan juga ramai orang berniaga. Kalau berniaga pasar ikan, ikan banyak orang berniaga kan. Macam itulah konsepnya. Dan juga uh, bila kita log contoh bila kita log masuk ke social media ni, boleh katakan setiap hari kita akan dapat lihat banyak usahawan yang jual produk, contohnya macam contoh produk kesihatan. Banyak dah kita jumpa, sama ada dalam kita punya newsfeed ataupun dalam page ke, ataupun dalam kata orang FB ad, ataupun dalam kita punya group pun banyak. Bila kita invite dia orang dalam group tu, banyak dia orang iklan-iklan produk-produk ni lah, produk kesihatan, produk pakaian, produk makanan, produk apa ni, ataupun tip-tip yang mengajar pakai tudung, memasak, ada yang buat FB live, IG live, YouTube live. Nah, ada juga yang apa, membuat tutorial kat situ, share panduan, yang ataupun ada yang apa, yang berkongsi macam mana nak buat blog YouTube yang menguntungkan, semua yang mendatangkan duit ni. Banyaklah aktiviti perniagaan kat sini. Kira pasar tu memang sesak lah dengan orang menjual macam-macam. Dan juga kesemua yang saya mentionkan tadi, orang yang berniaga ni tadi, dia bukan kata orang hari ni saja, dia berterusan. Setiap hari ada je orang menjual, betul-betul. Kadang orang yang sama, kadang apa ni, copywriting yang sama, kadang tawaran yang sama, berterusan kempen. Dan juga bila kita perhatikan kat sini, sebenar-benarnya bukan mudah kita nak set up ataupun kita nak jual produk tu secara online. Nampak macam mudah kan online, tapi cuba kita bayangkan realitinya bukan sebenarnya, bukannya mudah sebenarnya. Dan kita harus sedar kat situ. Contohnya macam ni, katakan online ni macam pasar. Kalau kita pergi pasar tu, contohnya kita pergi bahagian orang jual sayur, kita bayangkan banyak orang jual sayur, dan sayurnya kadang-kadang sayur yang sama.
Ya. Dan juga betul juga kalau kita pergi pasar ikan, banyak orang jual ikan, ikannya pun sama. Jadi kita tahu mana satu nak pilih. Dari situlah macam mana nak pilih tu yang dia ada kita kena tingkatkan ilmu kita, ada teknik dia, ada cara dia, ada tip dia, macam mana kita nak tarik orang tu supaya ke tempat kita, ke kedai kita. Macam contoh kita meniaga sayur, macam mana kita nak tarik orang tu ke kedai kita untuk membeli sayur kita. Bahal sayur-sayur yang lain pun ada kat luar sini, orang lain pun jaga yang sama, tapi orang datang nak membeli kita. Dia ada proses dia, ada teknik dan tips dia lah. Dan juga apa ni bila ramai juga yang sangka bila nak buat pemasaran bisnes ni mudah saja. Pemasaran secara online ni sangat mudah, iaitu contohnya dia upload gambar-gambar, buat copywriting, ayat menjual, lepas tu tag, lepas tu post di Instagram ke Facebook ke. Jadi kemudian lepas tu duduk tunggu. Dia bukan macam tu. Duduk tunggu, kita tunggu customer PM kita, DM kita. Bukan mudah. Sebenarnya kalau kita ambil satu quote daripada seorang mentor keusahawanan yang saya rasa yang nombor satu di Malaysia ni, iaitu Datuk Wira Dr. Azal Suman. Dia pernah cakap teknik pemasaran digital untuk yang terkini ni uh, dia lebih meluas sebenarnya. Dia bukan sekadar iklan saja dan bukan sekadar iklan berbayar, malah dia ada melibatkan benda-benda lain macam SEO, email dan macam-macam lagi. Jadi itulah bila dia cakap pasal SEO tu, ada satu perkongsian yang saya nak kongsikan kat sini lah, yang mana saya dah kongsikan semalam berkenaan dengan apa itu SEO, apa kaitan dengan bisnes online ni. Sebenarnya SEO ni kita kena tahu satu, yang kedua kita kena belajar sebenarnya. Kita kena tambah ilmu kita kena cari orang yang pandai tentang SEO ni. Dan SEO ni apa? Dia penting kenapa? Kerana dia melibatkan bisnes online ni. Jadi kenapa dia penting? Okey, SEO ni dia dalam bahasa Inggeris. S tu maknanya search, E tu engine, O tu optimization. Maknanya di sini kalau kita translatekan ni adalah cara untuk kita naikkan kita punya katakan kita ada website ataupun kita ada blog ataupun kita ada uh, apa ni landing page ke, macam mana kita nak naikkan kita punya uh, website tu, bisnes kita tu kepada platform pencarian. Contohnya macam ni, kalau kita search kat Google, kita keluar pada page yang pertama. Kalau katakan kita search ada kat bawah tu nombor kan sampai ke 100 pun ada. Jadi kita macam mana kita nak percuma. Biasanya page yang pertama, kedua dan ketiga ni dia potensi untuk orang membeli tu ramai. Pasal apa? Orang search memang guna Google. Jadi bayangkan berjuta-juta orang search kat Google, katakan satu produk ni, kita berada di page yang pertama dan kita pula berada pada ranking 1 atau 2 atau 3 atau ke 5. Bayangkan kita punya respon, kita punya kita punya trafik tu, orang pelanggan tu banyak kat situ lah. Mudah jadi sebenarnya. Jadi berbalik pada SEO tadi, apa ni enjin pencarian macam Google tadi, Google, Bling, Yahoo. Jadi kita tersenari kat situ. Dan SEO ni dia adalah satu proses sebenarnya, macam mana kita nak naikkan kita punya words, kita punya headline, kita punya copywriting tu ataupun kita punya nama website tu untuk kepada untuk kita menang. Maknanya kita macam saya kata terpapar di papan satu. Dan ini memerlukan, ini more kepada technical, dan kita kena tahu dan kita kena belajar sebenarnya, kena cari di luar sana lah yang proven result pasal orang yang create ataupun yang nak coach pasal SEO ni. Dan juga dia contoh keyword macam produk kecantikan wanita, cara untuk kuruskan badan ataupun cara untuk kempiskan perut, cara untuk mulakan perniagaan. Ini keyword-keyword yang panjang, yang mana yang ini yang trending orang cari. Jadi kalau kita gunakan keyword ni, terletak produk kita, possibility lah kita akan berada di top 10, top 20 ataupun dekat first page Google ke, Bling ke, Yahoo punya search ke, gitu. Dan juga bagaimana kita nak menangi keyword tadi. Macam mana kita nak menang keyword ni? Macam mana kita nak create keyword yang mana boleh kita boleh menang. Kita berada di first page tadi. Dan juga macam mana proses ni berlaku. Okay, baik. Saya ceritakan sikit. SEO ni dia ada dua. Satu, SEO ni dia dia on page. Dia on page. Satu lagi off page. On page ni adalah kita set up dia, dan kemudian kita buat banner satu artikel ke pasal produk kita, pasal katakan khasiat kurma terhadap kolesterol. Dan juga kita setting title tajuk dia kan.
kolesterol dan kurma contohnya. Dan juga kita letak gambar, kita buat link, ataupun external link, internal link, itu yang dinamakan on page. Kalau yang off page ni ialah bila kita buat link, tapi link ni kita kongsikan di platform sosial media lain. Contohnya di kita share dekat Twitter kita link tu. Ni benda-benda tu sebenarnya off page, maknanya dia kita gunakan link tu untuk tarik dia masuk ke on page kita tu. Itu maknanya lebih kurang macam itulah. Kalau saya salah betulkan. Okey, baik. Itu lebih kurang yang berkenaan dengan on page, SEO on page dengan SEO off page. Okey, baik. Saya teruskan kepada tips-tips ataupun panduan-panduan macam mana kita nak tingkatkan bila kita buat bisnes online ni. Yang pertama ialah kita kena bina trust. Kita kena bina kepercayaan. Maknanya kita makna dia kat sini adalah kita bina kepercayaan orang yang tak kenal kita, pelanggan-pelanggan kat luar sana. Kita bina supaya orang trust dengan kita, trust dengan brand kita, trust dengan perniagaan kita. Macam mana tu? Bila kita nak membeli, contohnya macam bila kita nak membeli dengan seseorang, kita kena tahu. Satu, kita kena suka, dan juga kita kena percaya. Ini adalah tiga, dia proses pendek sebenarnya. Pertama, kita nak, orang yang nak beli tu, pertama dia tahu kita. Yang kedua, dia suka kita. Yang ketiga, dia percaya kita. Itu prosesnya. Dan bila dia percaya tu tadi, dia akan start membeli dengan kita lah. Dan juga bayangkan kita sendiri pun, kalau kita tak kenal orang, tiba-tiba dia hantar iklan ataupun kita terbaca iklan dia, kita pun tak kenal siapa dia ni, dia menjual barang. Kita kadang-kadang skeptical. Kita tak yakin, boleh percaya ke orang ni, scammer ke apa kan. Itu tadi kita kena, itu yang saya kata tadi, yang poin pertama, kita kena bina trust bagi orang percaya dengan cara kita share macam-macam benda-benda yang kata orang yang trending, bagi orang faham dengan kita. Share tentang kesihatan. Contoh kita jual produk kesihatan parti kurma juga contohnya lah. Jadi kita share apa penyakit-penyakit yang ada testimoni yang boleh sembuh bila kita amalkan makanan ni, suplemen ni. Jadi dari situ kita akan build trust. Bila ada trust, nanti dia akan pergi ke next step proses, dia akan suka, dan the next step is dia akan beli. Dan proses tu bukan lama, bukan ambil masa lama, tak perlu lama. Dia, saya ingat dalam beberapa kali posting je, dia akan, nanti orang akan percaya, insyaAllah. Okay, baik. Dan juga itu satulah. Yang kedua ialah kita kena jelas dengan target market kita ataupun kita punya sasaran. Dan yang ini saya ada kongsikan sebelum ni, video-video saya sebelum ni berkenaan sasaran. Kita punya market niche tu, kita punya target sasaran. Contohnya macam bila kita berniaga, katakan kita berniaga katakan makanan lah, kita panggil makanan, kita berniaga, katakan kita makan nasi lemak. Jadi kita kena target orang yang suka makan nasi lemak. Sama ada orang yang suka makan nasi lemak pagi, orang yang suka makan nasi lemak tengah hari, ataupun petang, ataupun malam. Jadi kita kena target sasaran. Jadi cara kita nak target tu, dia ada proses dia, ada cara dia, dan ada tip dan panduan dia. Itu pun kita kena upgrade ilmu kita. Tapi untuk saya terangkan kat sini ialah macam mana kita nak tingkatkan bisnes online kita, ialah kita kena sasarkan kita kena retarget balik sasaran kita tu dengan betul. Dan dia ada cara-cara dia lah. Ada kita panggil, kita kena gunakan Google Trend satu, kita kena gunakan Google Analytics, itu semua lah. Itu semua free, dan kita boleh reset balik kita punya target tu, dan kita boleh gunakan data tu untuk kita campaign ke, untuk kita tarik ke, kita boleh apply kat situ lah. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah pastikan kita punya laman web kita ataupun landing page kita ni, atau WordPress ke blog kita ni mudah, friendly lah, easy friend. Maknanya bila kita pergi ke link dia, ke Facebook dia ataupun ke dia punya page tu, mudah kita baca artikel-artikel dia, apa yang dia bantu, apa company dia boleh bantu, apa produk dia boleh bantu dengan masalah kita. Lepas tu apa CTA dia, maknanya apa call to action, apa yang dia perlu buat lepas tu, macam mana cara nak membeli. Kita sediakan platform-platform yang mudah dia bayar, sama ada cash on delivery ke, ataupun boleh bayar credit card, boleh bayar debit card ke, atau seumpamanya. Jadi
Dalam kita punya website tu kena macam e-commerce punya website lah. Jadi senang, orang mudah tertumpu kat situ saja. Tapi ada meraban, tak boleh bayar lah, tak boleh, tak boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah bukan selain kita bergantung kepada media sosial, kita juga kena juga fikir-fikirkan juga media yang bukan sosial, maknanya bukan offline ni. Jadi macam contoh, untuk kita tarik leads, untuk tarik orang luar. Untuk contoh kita apa? Kita kalau kita ada klien yang lama-lama tu, kita call, tanya khabar, kita SMS, kemudian kita kalau ada kempen-kempen, promosi-promosi macam ni, macam kami ada promosi bulan Hari Malaysia, ada diskaun, ada free gift, kita beritahu dekat email orang-orang yang dah pernah bersama beli produk kita, kita bagi offer lagi, ataupun kita SMS, macam itulah. Kita kena kita juga bukan bergantung kepada offline, online, mana offline pun kita kena fikirkan juga untuk kita tarik ataupun untuk tingkatkan kita punya sale tu sebenarnya. Okay, baik. Yang kelima ialah kita kena tambah ilmu. Yang kelima saya rasa, iaitu kita kena, macam saya beritahu tadi, kita kena sikit tahu pasal SEO tadi, Search Engine Optimization. Kita kena cari kat luar sana yang pernah, orang yang pernah atau coach yang pernah melatih orang lain teknik ni dan pernah berjaya. Itu macam tu biasanya. Jadi kita kata orang tambah ilmu. Kalau ada modal kita tambah, tak ada modal kita boleh tengok YouTube yang percuma tentang ilmu-ilmu bisnes online ni, dan kita boleh tambahkan dari situ juga. Maksudnya kita, yang penting kat sini kita tambah ilmu. Dan juga yang keenam ialah uh, uh, yang ini melibatkan kos, perkiraan kos untuk kita punya produk tu. Andai katalah kita nak tingkatkan kita punya bisnes online ni, katakan kita punya kos produk tu macam tak berapa mahal, dan juga kita nak tingkatkan, kita boleh upgrade, kita boleh naik, tapi dengan syarat kita bukan hanya naikkan harga tu, dia ada cara juga. Kita naikkan harga tu, tapi kita kena support dengan kita share value produk kita. Kita kena nampakkan dia produk kita tu bermanfaat dengan harga tu lah. Itu kita kena fikirkan. Dan juga kalau boleh jangan kita kata orang kita berniaga macam saudara, kita potong harga lah. Bukan tak boleh, skala tu boleh, tapi kena ingat apa pun kita ni business to business ataupun business to client, kita kena jaga juga margin atau profit kita tu. Kita kena jaga supaya apa, kita berniaga, kita kena impan dan nak keuntungan. Jadi kalau terlalu sangat kita bertolak ansur pasal harga, takut nanti end up kita tak ada untung. Kalau kita berniaga, kita nak bayar macam-macam kan, bil sana bil sini, nak bayar staff, nak bayar internet dan seumpamanya, nak bayar gaji kita pun. Jadi kita kena fikirkan faktor-faktor ni sebelum kita decide buat keputusan tu dengan harga tu. Yang penting saya lah, bila nak start, nak set margin tu, start saya 30% ke 5% kita kena markup harga kos tu. Macam itulah. Tapi apa-apa pun ini kena belajar. Kena belajar pasal kos ni. Ini penting. Siapa tak mau kita start harga, asyik nak ubah harga, lama orang pun lagi. Dia kita kena belajar lah. Ini dia melibatkan kos, pengurusan kos produk tu lah saya rasa. Okay, baik. Dan juga yang terakhir ialah kita kena setkan matlamat lah. Bila kita berniaga ni, kita kena setkan matlamat kita kena fokus, kita kena always fikir matlamat tu, impian kita nak capai tu. Dan juga kita kena konsisten, berdisiplin, kemudian jangan lari fokus. Lepas tu yang penting sekali lah, kita kena sabar lah. Bila kita set matlamat tu, kita buat journey perjalanan bisnes kita tu, kita kena sabar, kita jangan cepat kata orang berubah pemikiran, jaga emosi kita, maintain emosi kita kekal, jangan cepat down. Boleh down, tapi bila kata orang bila down sekali, naik 10 kali atau 1 kali, bangkit 1 kali, macam itulah. Jadi kita kena kata orang sabar, dengan kita kena fokus apa yang kita buat, itu penting. Boleh? Faham? Okey, baik. Itu saja yang saya nak kongsikan untuk topik pertama ni, berkenaan tip nak tingkatkan bisnes online ni. Anda kata tuan-tuan puan anda nak kongsi, nak share tentang apa yang saya kongsikan, jangan lupa kongsikan di bawah. Kita sama-sama baca dan sama kita mendapat ilmu, insyaAllah. Dan juga anda kata tuan-tuan rasa lah perkongsian ini bermanfaat, yang ingin dikongsikan dengan orang-orang lain di luar sana, jangan lupa sharekan video ni kepada mereka. Kita bantu membantu, insyaAllah. Semoga kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik tuan-tuan sekalian,
Itu saja tadi perkongsian saya yang pertama berkenaan dengan tip nak tingkatkan bisnes online. Saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua, iaitu berkenaan dengan untuk maklumat perempuan. Kami sedang mencari grup baru dropship yang tanpa modal dan juga siapa cepat dia dapat, yang mana uh, basicnya ialah sesiapa saja yang berminat untuk berniaga dropship tanpa modal ni. Tak kira lah orang yang dah bersara ke ataupun yang masih nak mencari pekerjaan tetap ataupun yang dah dibuang kerja ataupun yang ingin tambah duit poket ataupun suri rumah ke student ke ataupun orang yang tak pandai berniaga tapi nak berniaga, nak dibimbing, nak di coach, ataupun orang yang dah berniaga sebelum ni tapi oleh kerana covid dia tutup, bisnes paksa ditutup dan dia ingin bangkit balik untuk berbisnes. Jadi orang-orang macam kami ingin cari dan kami ingin bantulah, dan juga apa untuk maklumat perempuan, dropship kami ni secara ringkasnya ialah pendaftaran tu percuma. Tak ada perlu sebarang modal, tak perlu simpan stok, tak perlu post barang. Dan juga produk ni, produk dropship ni, iaitu ni parti rumah Ajwa atau parti produk kesihatan parti Ajwa ni, dia mudah terjual dan juga insyaAllah ada DPO yang tinggi lah untuk produk kesihatan ni. Ni tak ada campuran apa-apa ni, purely parti ataupun parti parti Ajwa, parti rumah Ajwa tulen dan juga dan juga dropship kami ni tak ada kontrak, tak ada brand award, tak ada target sale bulanan yang kena tercapai untuk dapat komisen. Macam itulah, kita tak ada buat brand award dan juga uh, apa ni kita kita berprinsip manjada wajada, siapa berusaha pasti berjaya, pasti dapatlah. Dan juga kami support dari segi bahan pemasaran, kemudian gambar-gambar semua tu, tips-tips panduan semua, dan juga group-group support macam Facebook, Twitter, Yahoo, Facebook, uh, Facebook group, website group dengan Telegram group kami sediakan lah. Dan juga sisi coaching tu pun kami sediakan juga. Yang mana sisi coaching ni kita biasa buat ujung minggu lah. Pasal apa, pengalaman kami dropship yang sebelum ni dia orang banyak yang part time, part time dropship, bekerja full time. Jadi kita buat pagi, hari weekend ataupun hari Sabtu. Bila mereka cuti tak kerja, jadi senang kita nak buat training ke, nak buat perkongsian ke, apa-apa yang mendatangkan manfaat untuk yang mana boleh melibatkan pemasaran produk tu nanti, insyaAllah. Dan yang terakhir ialah reward ataupun bonus kami sediakan kepada dropship yang mana capai target lah, sama ada bulanan ke, 3 bulan, 6 bulan ke, mana kami sediakan. Jadi kalau tuan-puan mencari capai target tu, maknanya tuan-puan dapat dua income lah. Satu, income daripada komisen hasil jualan setiap produk tu. Yang kedua ialah bonus daripada bila kita dapat target tu. Jadi dapat dua income. Dan juga yang terakhir lah, kalau di pihak tuan-tuan perempuan, kalau tak rajin, tak committed, tak konsisten, tak fokus, jadi kita tak ada nak bantulah. Jadi apa-apa pun, yang penting kita kena bantu-bantu supaya kita sama bergerak, sama boleh menjana ekonomi kita bersama, insyaAllah. Okey, baik. Andai kata tu mau berminat, jangan lupa PM kami, DM kami sertakan nama, alamat email dan juga nombor handphone. Dan juga kalau kenal sesiapa kat luar sana lah yang nak dibantu, macam kawan-kawan ke, sahabat ke, sahabat dalam grup ke, sharekan benda ni dan kita akan bantulah mereka yang terkesan ekonomi dan ingin bangkit semula untuk tambah pendapatan. Boleh boleh. Okey, baik. Itu saja perkongsian saya yang kedua berkenaan dengan peluang perniagaan dropship bersama dengan AR Tamar, peluang apa, tak berniaga tanpa modal. Baik, saya teruskan kepada perkongsian saya yang kedua, iaitu kajian saintifik tentang rumah.
berkenaan dengan apa yang saya kongsikan di dalam grup nasihat, grup private kami nasihat, iaitu kami kongsikan tentang apa penulisan WebMD ni. Dia kata dia bercerita tentang kolesterol dan juga kanser prostat, kanser apa ni, kemaluan untuk lelaki lah, saya rasa. Dan juga kajian, dia kata dalam penulisan ni, dia kata kajian tu dia menunjukkan pesakit yang mengidap barah prostat, dia lebih cenderung kerana apa, bagi orang yang mengidap kolesterol tinggi ni. Ini masalahnya kolesterol tinggi ni, apa yang saya kongsikan sebelum ni dalam grup nasihat ni, dan juga dengan di dalam FB Live saya sebelum ni, kolesterol ni dia apa, boleh mendatangkan macam-macam penyakit kronik. Bukan saja apa, barah prostat, malah dia macam saya kongsi dengan sakit jantung yang melibatkan sistem kardiovaskular kita, dan juga apa ni, kita boleh dengan stroke juga, kolesterol dan banyak penyakit lain lagi. Nanti saya akan kongsikan akan datang bila kita tak jaga kolesterol dalam darah kita lah. Dan tuan-tuan boleh baca kat sini dalam dekat grup apa ni nasihat, saya kongsikan panjang lebar artikel ni, yang mana apa ni, seorang doktor, Louis Chang dia sharekan artikel jurnal berkaitan dengan kenyataan yang mengatakan kolesterol berkaitan dengan kanser prostat. Dia ada hubung kait dia. Okey, baik. Itu tadi saya nak kongsikan satu apa perkongsian saya yang nombor 3 berkenaan dengan kolesterol dengan apa ni, kanser prostat. Dan yang mana kalau tuan-tuan nak baca, boleh terus ke grup nasihat, di situ saya ada kongsikan. Dan juga kalau nak link dia, boleh pergi kat webmd.com, boleh search kat situ lah artikelnya, artikel perubatan tu. Okey, baik. Dan topik saya yang terakhir hari ini, saya nak kongsi. Okay, baik, itu saja yang saya nak kongsikan hari ini. Semoga kita mendapat sesuatu ilmu, semoga kita mendapat manfaat daripada perkongsian ni. Jangan lupa kongsikan juga dengan orang-orang di luar sana. Dan kepada tuan-tuan dan puan yang baru saja mengikuti bilah saya ni, jangan lupa boleh ulang share video ni kemudian, insya-Allah. Dan kepada tuan-tuan dan puan yang kekal masih mengikuti bilah saya ni daripada awal sampai kepada penghujung ni, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas komitmen dan komitmen tuan-tuan dan puan. Semoga kita mendapat sesuatu ilmu, insya-Allah, dan juga apa ni, moga kita dapat mengamalkanlah ilmu tu, insya-Allah. Dan juga insya-Allah kita berjumpa lagi dalam siri yang akan datang pada waktu yang sama, insya-Allah. Dan andai kata ada perubahan jadual bila saya akan upkan dulu poster, dan saya akan beritahu bila sesi live yang kita akan buat lah pada masa bila pula nanti, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan, itu saja perkongsian saya hari ini. Moga kita mendapat ilmu, insya-Allah, ya. Dan sebelum saya mengakhiri FB Live saya ingin beri pesan lah kepada tuan-tuan dan puan di luar sana, iaitu apa ni, marilah kita sama-sama mengamalkan kebersihan diri kita, ahli keluarga kita, dan juga orang tua kita yang kita patuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan. Jangan lupa antaranya pakai double face mask, sanitize diri tu, pakai double apa ni, amalkan penjarakan sosial, pakai gunakan My Sejahtera app tu bila kita nak ke mana-mana. Jadi apa ni, supaya kita dapat memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19 ni secepat yang mungkin, dan juga di samping kita berusaha, jangan lupa kita teruskan berdoa, kita bertawakal, moga Allah membantu kita ataupun bersama-sama kita
mengharungi ujian dan cubaan ni, dugaan ni bersama-sama, dan juga agar kita kembali sihat lah ya. Kita punya keadaan kita ni kembali sedia kala insya-Allah, dan jangan lupa kepada Allah lah kita berserah. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu saja yang nak saya kongsikan hari ini. Kita jumpa lagi pada waktu yang sama insya-Allah. Saya akhiri bila saya dengan tasbih kifarah dan juga suratul as. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto perniagaan saya, iaitu kami sebagai manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Stay safe. Kita jaga kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Kami bantu anda elakkan isu kolesterol tinggi untuk capai sihat dari masalah penyakit-penyakit kronik. Produk kesihatan Parti Ajwa, sihat dan selamat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.